Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan topik berkenaan import kepelbagaian ideologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Secara umumnya, ideologi terdiri daripada dua jenis, iaitu ideologi timur dan ideologi barat yang menerjah masuk ke dalam pemikiran umat Islam menerusi pelbagai medium dan cara. Ideologi timur berpandukan kepada ajaran agama, budaya dan nilai-nilai moral masyarakat setempat yang menyekat kebebasan tanpa batas yang bertentangan dengan ideologi barat. Manakala ideologi barat pula suatu bentuk pemikiran yang berpandukan pada logik akal manusia tanpa mengambil dari sudut agama. Ideologi barat ini mengetengahkan idea-idea tentang kebebasan dan hak asasi manusia yang diterjemahkan dalam konteks yang salah. Kekeliruan umat Islam tentang kesan keburukan ideologi barat ini berlaku antara sebabnya kurang ilmu dan maklumat tentang ancaman ideologi barat. Oleh itu, umat Islam perlulah disedarkan berkenaan tentang ancaman ideologi barat secara ilmiah dan teratur. Untuk itu, perbincangan ilmiah secara sistematik berkenaan ideologi barat dari aspek sejarah atau historiografi perlu dicerahkan kepada pengetahuan dan maklumat masyarakat umum. Perkataan ideologi berasal dari perkataan Greek yang terdiri dari dua perkataan yang digabungkan, iaitu perkataan idea dan perkataan logos. Idea bermaksud buah fikiran dan logos pula bererti kaedah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, ideologi bermaksud faham yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan lain-lain. Definisi Abu Zu Al-Fikri Al-Islami adalah serangan yang ditujukan kepada pemikiran Islam. Serangan ideologi ini merupakan serangan pemikiran yang tidak kelihatan atau tanpa disedari. Serangan ideologi ini adalah salah satu usaha westernisasi yang dilakukan oleh orientalis dan barat yang mempunyai agenda tertentu terhadap agama dan umat Islam. Westernisasi adalah proses pembaratan, peniruan atau pengambilan budaya barat. Westernisasi ini diambil daripada perkataan West yang bermaksud barat. Proses West, pengambilan atau peniruan budaya barat dalam westernisasi yang dilakukan secara langsung tanpa selektif atau penyesuaian dengan budaya setempat. Budaya barat yang mudah mempengaruhi umat Islam ialah budaya material seperti gaya pemakaian, kereta, telefon dan lain-lain lagi. Westernisasi ini tersebar adalah disebabkan perkembangan teknologi dari negara barat yang pesat. Teknologi komunikasi yang canggih pada hari ini juga membolehkan masyarakat Islam dapat mengakses pelbagai kebudayaan barat di media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok tanpa adanya sebarang tapisan. Westernisasi ini boleh menyebabkan umat Islam bersikap materialism yang kebanyakannya terdapat nilai-nilai mahmudah yang hanya bergantung kepada kajian dan logik akal semata-mata tanpa berpandukan prinsip agama. Pemikiran ini menganggap bahawa berfikiran berpandukan Islam adalah ketinggalan dari aspek kemajuan sosial. Seterusnya, pemikiran ini juga boleh menyasarkan akidah umat Islam. Gerakan westernisasi dapat melemahkan umat Islam dengan cara mengubah pemikiran umat Islam kepada pemikiran barat dan menjauhkan umat Islam daripada nilai-nilai Islam. Pada masa kini, pelbagai pemikiran dan ideologi baru yang datang dari barat yang masuk ke dunia Islam seperti kapitalisme, sekularisme, hedonisme, sosialisme dan lain-lain. Proses globalisasi terhadap ideologi-ideologi ini yang berlaku di seluruh dunia mengancam pegangan akidah dan pemikiran umat Islam dan menyebabkan umat Islam terikut-ikut dengan budaya hidup barat yang tidak berteraskan pada ajaran Islam. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kalian benar-benar akan mengikut jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan masukinya. Kami, iaitu sahabat, bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, siapakah lagi kalau bukan mereka? Sahih Al-Bukhari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Idris Al-Huri dari Kumpulan 1. Dan untuk video ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian kumpulan kami. Untuk kajian kami iaitu kajian tentang impak kepelbagaian ideologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Terdapat 3 objektif kajian. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti impak kepelbagaian ideologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Hal ini kerana
Isu berkenaan ideologi barat ini memberikan impak yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Sebagai contoh, munculnya fahaman Islamik liberal iaitu ideologi falsafah dan tasawuf. Pada awalnya, perjuangan kelompok ini adalah untuk meyakinkan Muslim dengan agama Islam yang dianuti. Akan tetapi, kewujudan Islam liberal pada masa kini bukanlah untuk memperjuangkan hal-hal kepercayaan dalam beragama, tetapi mereka sebenarnya memperjuangkan kehendak yang mereka mahukan tanpa merujuk kepada syariah yang sebenar. Mereka memperjuangkan kehidupan tanpa peraturan dan campur tangan ahli agama. Seterusnya, untuk objektif kedua kami adalah untuk mengkaji cara dan langkah terbaik membendung impak negatif kepelbagaian ideologi di Malaysia agar masyarakat Islam di negara kita tidak menanggung akibatnya. Sebagai contoh, akibatnya adalah positif sekiranya ideologi barat ini bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bukannya untuk kepentingan hawa nafsu. Walau bagaimanapun, pemikiran ideologi barat ini lebih kepada untuk memuaskan hawa nafsu dan kehendak dalam kehidupan, yang mana para pejuang ideologi ini menyatakan pemikiran mereka itu perlu untuk kesejahteraan dan keadilan. Akan tetapi, sebaliknya, pemikiran yang dibawa hanyalah untuk kepuasan kehendak dalam kehidupan. Dan akhir sekali, objektif kami yang terakhir adalah untuk menilai dan merumuskan peranan semua pihak dalam memastikan impak negatif ideologi barat terhadap umat Islam di negara kita tidak terlalu buruk. Hal ini adalah dengan memastikan semua pihak mempunyai kefahaman Islam yang jelas menurut kehendak Al-Quran dan Sunnah, serta kefahaman para muslimin terdahulu yang telah disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas keimanan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehi Dayat bin Rahim dan saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Baik, dalam menjayakan kajian kes ini, beberapa kaedah dan prinsip telah kami gunakan untuk mendapatkan data dan input untuk kajian kami. Secara amnya, metodologi kajian merupakan cara ataupun kaedah untuk mendapatkan sesebuah data ataupun input untuk sesebuah kajian. Kami menitik beratkan dua aspek, iaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk mendapatkan data yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai sumber asas kajian kami. Selain itu, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai contoh yang kukuh dalam menghuraikan topik-topik yang kami sampaikan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi segala intipati yang kami coretkan dalam kajian ini. Baik, yang pertama sekali, aspek kualitatif. Aspek kualitatif secara amnya, secara ringkasnya, kami banyak menggunakan bahan-bahan yang berada di perpustakaan. Contoh seperti buku-buku, ensiklopedia, jurnal dan juga keratan akhbar. Daripada situ kami mencari data-data seperti maksud ideologi, bagaimana cara ideologi barat mula tercetus di Malaysia, bagaimanakah sejarah tercetusnya ideologi barat ini, dan bagaimana ideologi barat ini berkembang di dalam Malaysia. Selain itu, kami juga mencari maklumat, mencari sumber-sumber di dalam laman sesawang, seperti contoh keratan-keratan akhbar online dan juga jurnal-jurnal dan ensiklopedia online. Selain itu, selain itu, aspek kuantitatif juga kami jalankan seperti contoh, iaitu kami menjalankan borang soal selidik. Kami memilih dan kami mencari 30 orang secara rawak dan kami memberikan borang soal selidik untuk kami mendapatkan data dan input berkaitan impak ideologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Baik, di dalam borang soal selidik itu terdapat 10 soalan ataupun 10 pernyataan yang berkaitan dengan ideologi barat yang telah berlaku di dalam kalangan Malaysia. Dan hasil daripada borang soal selidik itu, kami mendapati ramai
di dalam 30 orang yang kami pilih untuk mengisi bola soal selidik itu, rata-ratanya memilih dan bersetuju dengan penyataan-penyataan yang telah kami lontarkan. Sebagaimana contoh salah satu penyataan yang berada di dalam borang soal selidik itu ialah ramai remaja yang kini lebih suka mendengar lagu-lagu hip hop berbanding lagu-lagu yang berunsur. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Faiz dan saya akan menyambung perbincangan dalam video ini dengan menceritakan tentang cara penyebaran ideologi barat. Yang pertama sekali ialah melalui penjajahan. Mungkin ada penonton yang akan tertanya-tanya, bukankah Malaysia sudah merdeka lebih daripada 7 dekad? Betul, tetapi kesan penjajahan itu masih ada bersama kita. Pihak Inggeris telah mengempikan sistem pentadbiran tempatan yang berasaskan agama Islam dan adat Melayu dan menggantikan sistem mereka sendiri. Contoh yang masih dapat dilihat sehingga hari ini ialah bentuk sistem kehakiman, di mana sistem kehakiman sekular diasingkan dengan sistem perhakiman syariah, dan sistem kehakiman syariah terperangkap dengan skop tugas yang sangat kecil. Kaedah kedua pula ialah melalui media sosial. Media sosial merupakan sistem perhubungan yang sangat mudah digunakan dan secara global. Oleh itu, ia menjadi mod penyebaran pelbagai ideologi, termasuklah juga ideologi barat. Dan anak-anak muda di Malaysia yang banyak sangat menggunakan media sosial terutamanya sangat terdedah pada ancaman-ancaman ideologi ini. Dan kemudian pula ialah melalui tekanan geopolitik. Saya rasa semua masyarakat tahu tentang kekuasaan yang dipegang oleh negara-negara barat dalam bentuk politik dan bentuk ekonomi, dan mereka tanpa segan silu menggunakan ini untuk menyebarkan ideologi mereka. Cara paling asas sekali ialah dengan melakukan kritikan dan kecaman di platform seperti United Nations, di mana tindakan-tindakan negara-negara timur dan juga negara Islam dikritik dengan secara lantang. Dan jika mereka masih tidak puas hati, mereka akan mengenakan sekatan ekonomi pula. Antara negara yang dikenakan tindakan seperti ini ialah Afghanistan dan juga Iran, di mana kita dapat lihat rakyat mereka sengsara dan juga ekonomi mereka makin semakin meredup apabila negara-negara barat menggunakan kekuasaan ekonomi mereka untuk menghalang pergerakan ekonomi dan interaksi ekonomi secara global untuk negara-negara ini. Dan kaedah keempat dan terakhir sekali ialah melalui media hiburan. Sekali lagi, saya rasa semua orang tahu tentang kekuasaan negara-negara barat dalam bidang hiburan. Dan kebanyakan mereka tanpa segan silu menghiburkan diri mereka dengan produk-produk hiburan daripada barat. Mereka mengenepikan kritisisme ini dan mengatakan ini sekadar hiburan, ianya tidak membawa sebarang agenda dan hanya sebagai hiburan. Sedangkan mereka yang menghasilkan produk-produk hiburan ini menghasilkan mereka dengan tema-tema yang berasaskan ideologi mereka, kefahaman mereka. Dan ianya tidak perlu disebarkan secara melulu dan secara terbuka. Ianya boleh dilakukan secara normalisasi. Contohnya, kita dapat lihat banyak filem-filem asing yang ditayangkan di Malaysia tanpa segan silu memaparkan hedonisme melampau, seks bebas. Dan ada juga yang baru-baru ini yang menampakkan adegan LGBT. Ini walaupun mereka tidak menolaknya secara terbuka, ianya dipanggil sebagai proses normalisasi untuk menjadikan supaya rakyat Malaysia dan rakyat Islam terbiasa dengan perkara-perkara seperti ini. Situ saja kami bincangkan mengenai cara penyebaran dan akan diteruskan oleh Akashah untuk menerangkan tentang kesan penyebaran ideologi barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akashaf bin Suhaimi dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang kesan ideologi barat terhadap masyarakat di Malaysia. Antara kesan ideologi barat terhadap masyarakat di Malaysia ini adalah tularnya gerakan yang menyokong pelakuan hubungan songsang atau lebih dikenali dengan LGBT. Pelakuan LGBT ini adalah menyimpang daripada fitrah manusia dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Malaysia, golongan LGBT ini semakin berani kononnya untuk menyuarakan hak kebebasan mereka, sehinggakan pihak berkuasa menghadapi masalah untuk menguatkuasakan undang-undang. Perbuatan dan aktiviti LGBT sememangnya menyalahi undang-undang dan kehendak syarak. Jika perbuatan sedemikian gagal untuk dibendung melalui undang-undang secara sah, dikuatiri bahawa ramai pasangan suami isteri yang akan bercerai, sementara ada yang boleh meremehkan perkawinan mereka hanya kerana mereka menikmati seks songsang itu. Perbuatan hubungan songsang juga boleh membawa kepada masalah kesihatan masyarakat dalam negara ini. Penyebaran penyakit berbahaya seperti AIDS ini adalah akibat daripada pelakuan LGBT yang berleluasa. Kesan yang seterusnya adalah pengaruh hedonisme akan semakin berleluasa, yang mana prinsipnya adalah untuk memaksimumkan keseronokan dalam kehidupan. Budaya hedonisme juga melahirkan generasi muda yang tidak mementingkan masa hadapan. Mereka hanya hidup untuk bersukaria dan berfoya-foya, tanpa membuat perancangan untuk masa hadapan mereka sendiri. Budaya ini juga telah menghakis sikap sopan santun dan amalan berbudi bahasa dalam kalangan anak muda. Ini adalah akibat daripada terdedah dengan media barat. Anak-anak muda telah dipengaruhi dengan adab pertuturan yang kasar, gaya pemakaian yang tidak sopan dan pergaulan yang bebas. Kemewahan juga menyebabkan manusia menjadi sombong dan leka dengan harta yang dimiliki oleh mereka. Golongan yang hanyut dalam kekayaan dunia ini akan tertipu dengan kenikmatan yang fana. Di samping itu, budaya hedonisme juga yang dibawa oleh ideologi barat boleh meruntuhkan nilai-nilai agama dalam diri seorang individu tersebut. Ya, kerana tanpa menitik beratkan perkara yang halal dan haram, mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan mereka dapat memperolehi kenikmatan yang mereka hajati. Kesan yang terakhir adalah ideologi barat juga menerapkan sekularisme dalam pentadbiran negara, yang mana ia memisahkan antara kerajaan dan agama. Sistem sekularisme ini hanya mematlamatkan kekayaan dan kemewahan dan mengabaikan keadilan dalam sistemnya. Amalan riba pula dijadikan asas dalam urusan kewangan, walaupun dilarang dengan keras dalam agama Islam. Selain itu, sistem pendidikan juga tidak terkecuali daripada pengaruh sekularisme, yang mana ianya hanya mementingkan hal-hal keduniaan sehingga kan mengabaikan ilmu akhirat. Pada era yang moden ini, masyarakat termasuklah yang beragama Islam memandang rendah terhadap institusi pengajian agama kerana menganggap bahawa ia tidak boleh menjamin masa hadapan pelajarnya. Dalam bidang perundangan pula, pergantian undang-undang dari undang-undang Islam kepada sistem perundangan barat menyebabkan umat Islam tanpa sigang-sigu mempertikaikan keadilan perundangan Islam dan mempersendakan golongan yang mengamalkannya. Natijahnya di sini terdapat beberapa isi yang dapat diperoleh daripada hasil kajian kami, iaitu mengenai impak kepelbagaian ideologi barat terhadap masyarakat Malaysia. Ideologi barat ini telah memberi banyak impak yang buruk dan negatif terhadap masyarakat Islam di Malaysia, terutamanya golongan muda yang mudah terpengaruh. Jika tidak dicegah, masalah ini akan timbul dan perkara ini berpotensi melahirkan individu yang Muslim yang berfahaman komunis, humanis, sekularis, ateis dan lain-lain jika dibiarkan tanpa sebarang tindakan. Selain itu, kita juga boleh mengetahui bahawa setiap zaman mempunyai agenda dan fahaman yang tersendiri. Dan kita sebagai umat Islam haruslah selalu berusaha dan bersiap sedia dalam menghadapi segala ancaman daripada pelbagai pihak. Oleh itu, kita mestilah mengambil langkah proaktif untuk memastikan ideologi barat ini tidak memusnahkan akidah
dan pemikiran umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia. Sekian daripada kami, kumpulan 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.